Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu untuk kita menyambung siri perbincangan kita tentang siri cinta Makkah dan juga Madinah. Dan ni poster lama yang mana kita bermula pada minggu lepas, dan pada hari ini pada 16 Julai kita bersambung untuk siri yang kedua untuk membicarakan tentang hadis Mekah. Cuma minggu ni saya tak sempat untuk memasukkan hadis berkaitan tentang hadis tentang Madinah, tapi kita menyambung tentang hadis Arba'in Al-Makkiyah. Pada episod lepas telah saya bicarakan berkenaan tentang pengarang ini, dan pada minggu ini insyaAllah sama-sama kita bersedia untuk ini kitabnya, untuk kita menyambung hadis yang kedua, Arba'in Makkiyah. Bismillah. Sebelum tu terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu, untuk kita bersama-sama berkongsi tentang kelebihan Mekah dan Madinah, untuk kita lebih mencintai dua kota ini, kerana keduanya adalah tempat yang dicintai Allah dan juga Rasulnya. Bismillah, kita teruskan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ni pada sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biwadi al-Azraq faqala ayyu wadin hadha faqalu hadha wadi al-Azraq qala ka'anni anzuru ila Musa alaihi salam. Kemudian habitan min thaniyati wa lahu ju'arun ila Allah bil talbiyati thumma ata ala thaniyati al-harsha faqala ayyu thaniyati هذه قالوا ثنية هرشا قال كأنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. Jadi hadis ni adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dan alhamdulillah saya kesempatan untuk mendapatkan syarahnya, dapat dalam Al-Minhaj, iaitu karya himpunan hadis Sahih Muslim, karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari kita akan rujuk Fathul Bari, tetapi kalau dalam Sahih Muslim kita akan rujuk Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Alhamdulillah, kita akan terjemahkan, baca terjemahannya. Dan Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. InsyaAllah kita akan kupaskan dalam sesi biografi sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu hari Nabi SAW melalui marra biwadin Azraq. Dia lalu satu tempat yang Wadi Azraq. Tuan-tuan boleh cek dalam Google Wadi Azraq ni, dekat dalam Saudi, dekat Al-Jurf. Al-Juf ni dekat utara. Syamalia pun kawasan juga. Al-Juf atas lagi dekat dengan Jordan. Kemudian faqala ayyu wadin hadha, Nabi tanya, ni wadi mana? Wadi ni lembah. Wadi ni lembah. Faqalu hadha wadi al-Azraq, inilah wadi Azraq. Qala, kata Nabi SAW, ka'anni anzuru ila Musa alaihi salam, seolah-olah seakan-akan aku memandang kepada Nabi Musa AS yang sedang menuruni bukit. Habiton ni turun. Habiton min saniyat. Min saniyat daripada bukit. Ataupun kita panggil laluan bawah bukit tu panggil saniyah. Sebab tu kita nanti saya syarahkan tentang saniyah. Walahu ju'arun. Dan Nabi Musa ni ju'ar ilallah bitalbiyati. Dan Nabi Musa ni melaungkan, mengangkat suara. Mengangkat suara dengan suara keras, itu jahar,
dengan bertalbiah kepada Allah SWT. Labbaik Allah, labbaik Allah. Ya. Itu adalah contoh talbiah. Thumma ata ala saniyati Harsyah. Kemudian Nabi SAW lalu pula saniyatil Harsyah, tempat turun bukit Harsyah ni pula. Kemudian Nabi tanya, faqala ayu saniyatin, di manakah laluan ni? Ya, bukit ni. Qalu saniyatul Harsyah. Inilah saniyatu bukit Harsyah. Qala ka'anni anzur ila Yunus bin Matta. Ya. Seolah aku melihat Yunus bin Matta. Ini Nabi Yunus pula. Tadi Nabi Musa, ini Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Yunus bin Matta. Kemudian Nabi Muhammad lihat apa Nabi Yunus? Ala naqatin hamra ja'datin alaihi jubbah. Atas unta yang berwarna merah. Yang unta ni ja'datin ni dia unta gemuk unta gemuk yang kuat kemudian ala hamra ala ja'datin alaihi jubbah dan yang dilengkapi, sebab tu panggil jubah. Jubah ni tutup. Orang kita pakai jubah kan, ala jubah. Alaihi jubbatin min sufin, daripada bulu. Dan khitam naqatihi khulbah. Khitam naqati khulbah. Dan dia punya tali dia, tali kekang ni, saya akan tunjukkan. Wahwa daripada khulbah. Khulbah ni dalam ni kata, Husyam kata, tali yang dia perbuat boleh sabut. Kemudian wahula yulabi pun bertalbiah. Jadi ini adalah hadis yang dipilih oleh yang disusun oleh pengarang kita Syekh Dr. Tolal bin Muhammad Abu Nur. Diletakkan hadis ini, hadis nombor 2. Ya. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Jadi kita akan detailkan sedikit sebanyak kata-perkataan yang mungkin baru bagi kita, ya, dan kita akan syarahkan. Ya. Saya nak buka gambar ni. Okey, seterusnya khitam, supaya baby ni senyap dia nampak unta. Khitam ni, khitam ni dekat tali ni. Nampak tak tali ni? Tali ni dia panggil khitam. Macam mana diikat kan? Dia lilit kat bahagian mulut ni dengan bahagian mata ni, kemudian ikat. Itu nama khitam. Cuma supaya dia senyap sikit. Okey, sudah. Okey. Jadi dalam hadis ni, Nabi SAW sedang melalui daripada Jordan, daripada bawah. Daripada atas, Jordan. Ini sebab benda ni, Bukit Harsyah juga terletak di Jordan. Kita akan bacakan syarahnya. Ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada apa yang kita sampaikan pada malam ni. Saniyatu Harsyah. Okey, tentang perkataan saniyah, kita selalu dengar tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Ya, telah muncul bulan purnama, tala'al badru alaina min saniyatil wada', daripada saniyatil wada', bukit perpisahan. Itu cerita dekat Madinah. Dekat Madinah ni ada satu tempat saniyatil wada', dan dari dua. Satu kat utara, satu kat selatan. Yang utara, kalau tuan-tuan pergi jalan Syed Said Syuhada, dia sebelah kiri tu ada tulis restoran Mat'am Saniyatil Wada'. Mat'am Saniyatil. Di kat situ pun sebenarnya dulu ada masjid, kemudian telah dirobohkan. Pun kita dah, tapi orang makruf kawasan Saniyah. Ada dua, saya beritahu ada utara dan selatan. Tapi Saniyah ni adalah Saniyah Harsyah dengan Saniyah Zarqa. Ya, kita akan bagi tahu. Ya, Saniyah Harsyah dan Zarqa, yang mana tempat yang dilalui Nabi SAW, dan tempat tu juga telah dilalui oleh Nabi Musa AS dan Nabi Yunus bin Matta. Ya. Dalam hadis ni begitu banyak faedah-faedah yang kita boleh ambil. Ya, di antaranya adalah kita sebab ada hadis lain, afdalul hajj al-ajju sajju. Haji yang paling afdal adalah ajju wa sajju. Al-ajju ni adalah mengangkat suara keras. Labbaik Allahumma labbaik, bukan setakat kita dengar, tapi dengan suara yang keras, dengan lantang. Sajju adalah dengan membawa sembelihan. Haji yang terbaik adalah haji yang ada dengan suara yang lantang, talbiah dengan suara lantang, dan juga dengan membawa sembelihan. Okey. Jadi dalam kisah ni dia beritahu bahawa Nabi Musa AS buat haji yang terbaik, itu dengan mengangkat suara yang keras.
ju'aru ni mengangkat suara, melantang. Kalau kita buka Mu'jam, dia kata mengaum. Maksudnya suara yang kuat lah. Ya. Dan Nabi Musa AS, ya, dan Nabi Yunus ni kita akan detailkan, ya, sebab ya, di sini ada iskal, ada persoalan yang bermain di fikiran kita jika kita memfahamikan. Okey. Kita nak hantar dia kejap. Okay, dah, hantar sebentar. Okey, bismillah. Minta maaf, ada sedikit iklan. Okey. Jadi kita berbicara tentang iskal, persoalan yang bermain di fikiran kita. Ya, sedangkan kalau kita baca hadis ni akan jadi satu perkara yang unik yang berlaku. Ya, adakah apa yang Nabi nampak ni? Sedangkan kita tahu Nabi Musa AS telah pun wafat, begitu juga Nabi Yunus. So iskal di sini, permasalahan di sini saya kongsikan, ya. Persoalan, bagaimana mungkin mereka melaksanakan haji dan menggunakan talbiyah padahal mereka telah wafat dan berada di akhirat. Ya. So persoalan ni sebab tu kita memerlukan syarah hadis, ya, untuk menggunakan hal seperti ini. Dan kita menukilkan dari syarah Sahih Muslim dan Imam Muslim, ya, menakwalkan kepada guru-guru mereka dengan membawa perkataan Qadi bin Iyad. Ya, Qadi bin Iyad salah seorang ulama hadis yang terkemuka. Ya, kita ma'ruf dengan Qadi bin Iyad. Jadi, dia membawa 5 pandangan. Ya. Membawa 5 pandangan. Ya. Ahaduha. Ya. Yang pertama, mereka ini seperti syuhada. Maksudnya syuhada ni tuan-tuan, Allah SWT, mereka hidup. Kalau kita tahu bahawa syuhada ni mereka hidup, tetapi syuhada ni mereka hidup dalam syurga Allah SWT dalam keadaan bentuk burung. Kita berada di syurga. Tetapi dalam syarah ni mengatakan bahawa ahaduha annahum kasyuhada. Nabi-nabi ni seperti syuhada, bahkan balhum afdal minhum. Tetapi mereka ni, nabi-nabi rasul, mereka lebih afdal daripada syuhada. Ya. Ini di antara yang mengatakan bahawa dan syuhada ni ataupun Nabi Rasul, mereka diberikan kelebihan untuk ta'abbud, untuk melakukan ibadah, sesuai dengan mereka. Ya, sebab tu dalam peristiwa ni, itu pandangan pertama. Pandangan pertama, maka mereka katakan bahawa Nabi Rasul buat haji. Itu contoh. Ya. Ada 5 pandangan, saya akan bawakan kelima-limanya. Ya. Yang kedua adalah amalan akhirat. Saya akan amalan akhirat, seperti doa, seperti zikir dan juga doa. Nabi-Nabi Rasul ni mereka boleh di alam dunia, maksudnya mereka telah berada dalam akhirat, tetapi mereka boleh beramal dari sudut zikir dan juga doa. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dalam surah Yunus ayat 10. Dalam surah Yunus 10. Ada hantar link. Ya, doa mereka di dalamnya ialah subhanaka, maha suci Allah, dan salam penghormatan mereka. Itu antara pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga mengatakan bahawa ini adalah saya lupa nak sentuh tadi. Hadis ni kalau kita cari dalam Sahih Muslim, dia terletak dalam satu bab. Dia terletak dalam kitab iman dan terletak dalam bab tentang babul Isra' bi Rasul sallallahu alaihi wasallam ila samawat wa fardus salawat. Bab di mana Nabi Isra' ke langit dunia, dan kemudian difardukan solat. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, ya. Yang ketiga tadi adalah, ya, mungkin terjadi saat baginda diisra'kan. Ini pandangan ketiga. Jadi Nabi nampak, Nabi Yunus nampak Nabi Musa AS tengah bertalbiyah, ya, begitu juga Nabi Yunus. Agak ketika Nabi SAW diisra'kan ke langit, ya, diangkat ke langit dunia, ya, di Mi'raj kan, ya. Ini adalah peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Nabi SAW daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke langit dunia, dan naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, ini adalah perkara ghaibiyat. Sidratul Muntaha, Isra' Mi'raj ni semua adalah perkara ghaibiyat
ya, yang kita tak nampak dan kita perlulah beriman, ya. Dan kita tahu bahawa perkara-perkara di atas langit ni dia tidak ada waktu seperti mana kita berada di dunia. Ya, kita di dunia ada hari 7 hari, ada 24 jam, ada saat, minit, jam dan sebagainya, tetapi di atas tidak ada waktu, ya. Yang keempat mengatakan bahawa al-wajhur rabi' adalah bahawa ini adalah perihal Nabi Musa dan Nabi Yahya ketika mereka haji. Maksudnya ini macam flashback, ya. Diceritakan Nabi diperlihatkan amalan Nabi-Nabi dan Rasul. Antaranya amalan Nabi Musa AS dan amalan Nabi Yunus, ya. Diperlihatkan kondisi mereka pada zaman dahulu, ya. Itu yang keempat. Dan poin yang kelima, al-wajhul khamis an yakun akhbar amma uhiya ila sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kelima kata ayat mengatakan bahawa yang kelima adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad cuma menyampaikan sahaja, khabar tentang apa yang diwahyukan dan apa yang terjadi meskipun baginda belum melihat dengan matanya sendiri. Jadi ini menjawab kemuskilan yang tertanya kepada mereka membaca hadis ini. Dan seterusnya saya nak ringkaskan masuk kepada perawi hadis. Apa lagi kita boleh syarahkan tentang tentang hadis ini, ya. Banyak faedah-faedahnya yang saya belum sebutkan lagi. Ja'datin ni adalah unta merah yang berdaging gempal dan padat. Khitam ni tadi tali, bukan bita, khitam. Itu di antara syarahan yang ringkas berkaitan tentang hadis tadi. Tuan-tuan, ini mengingatkan saya tentang kita kena mengimarahkan majlis ilmu seperti ini, ya, terutamanya bagi mereka yang berkhidmat dalam umrah dan juga haji, sebab mereka kena tahu perkara-perkara fadilat untuk menambahkan ilmu dan info mereka kepada para jemaah. Dan kita sebagai orang awam juga perlu tahu supaya untuk menambahkan cinta kita terhadap bumi yang barakah ini, iaitu bumi Mekah dan juga Madinah. Sebagai contoh, kalau kita di tanah air kita ada program Biro Tata Negara ataupun PLKN ataupun program bertujuan untuk tambah cinta kita terhadap negara kita, kita perlu ada satu program juga untuk menambahkan cinta kita terhadap bumi Mekah dan Madinah. Ini satu perkara yang perlu difikirkan. Dan bagaimana kita nak tambah cinta kita terhadap bumi Mekah dan Madinah adalah dengan tidak lain dan tidak bukan dengan bitta'alum, dengan belajar. Dengan kita mempelajari kelebihan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, walah iman itu akan bertumbuh. Ya. Kata orang kita tak kenal maka tak cinta. Ini satu inisiatif untuk kita nak mengenal. Ya. Sebab saya perhatikan bahawa bila kita datang ke Mekah dan ke Madinah, kebanyakan para jemaah ni dia zero. Ya, kebanyakan kaum muslimin dia datang Mekah dan Madinah dia kosong. Baik bab Mekah, Madinah, baik bab fiqh pun tak tahu. So ini yang saya tekankan, perlunya kita hidupkan majlis ilmu. Dan walaupun contohnya pada malam ni saya tetap teruskan walaupun saya tidak tahu ada yang view, saya tetap teruskan, bertujuan untuk kita dapat share dia punya video ni, untuk kita sampaikan kepada mereka. Ada sahabat-sahabat yang tidak dapat hadir, mereka minta rakaman, jadi kita tetap teruskan walaupun kita tidak menunggu bilangan yang ramai. Inilah cabaran bagi mereka yang berdakwah dalam bidang ilmu. Saya pada minggu lepas saya ada sertai satu program, tajuk dah best, berkaitan tentang poligami, dan saya mengharapkan, saya target view dia banyak. Sekali saya tengok yang datang cuma 6 orang sahaja. So saya akan tetap teruskan untuk kita menghidupkan suasana ilmu, dan perkara ini perlulah dipupuk untuk kita nambah cinta terhadap Mekah dan juga Madinah. Sebab tu saya boleh kata siapa rindukan Madinah, tengoklah video ni. Okey, di hadapan kita adalah biografi sahabat yang membawa hadis ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita sebut radhiyallahu anhuma sebab Abdullah dan juga ayah dia Abbas merupakan sahabat Nabi, tegur dalam sahabat Nabi, dan tegur dalam sahabat Nabi, dan sebab itu kita mendoakan mereka berdua radhiyallahu, semoga Allah meridai mereka berdua radhiyallahu anhuma. Seperti mana Ibnu Umar juga, Abdullah bin Umar, juga kita katakan radhiyallahu anhu sebab dia Abdullah dan juga ayahnya Ibnu Umar. Abdullah ni ada 4 sahabat yang terkenal, antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, kemudian
Abdullah bin Mas'ud dia tak termasuk, tapi saya tak ingat. Kemudian yang telah saya sebutkan tadi, Abdullah bin Umar. Okey, kita kembali kepada penyakit tentang sahabat Nabi. Abbas adalah ayah kepada Abdullah, Abbas bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Al-Quraisy. Dia sebenarnya senanglah nasab ni sebab dia bersama Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Burur bin Ka'ab bin Lu'aym bin Fil bin Malik bin Kinanah sampai kepada sama dengan Nabi SAW nasab. Sebab Abbas ni adalah pakcik Nabi, bapa saudara Nabi, dan dia adalah bapa saudara Nabi. Ayah Nabi adalah Abdullah. Okey, nama ibu sahabat Nabi Abbas adalah Abdullah bin Abbas adalah Ummu Fadl Lubabah. Fadl ni adalah gelaran dia, anak dia. Lubabah adalah nama sebenar. Lubabah binti Al-Haris. Pada episod lepas kita dah kongsikan tentang kunyah. Kunyah dengan laqab sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh follow up dengan kuliah pertama. Ummu Fadl tu adalah kunyah. Dan Lubabah ni sebenar binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita sikit pasal Ummu Fadl ni, Lubabah ni. Dia ada adik-beradik dia sangat hebat. 4 sahabat yang kita kata 4 adik-beradik yang mulia. Contohnya, Nabi SAW berkahwin dengan adik kepada Ummu Fadl, Lubabah ni, iaitu Maimunah binti Al-Haris. Ini kita semua makruf Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris. Sebab tu adalah peristiwa yang Abdullah bin Abbas ni selalu berada di rumah Nabi. Sebab apa? Dia suka duduk rumah makcik dia. Dan sebab apa dia suka makcik? Sebab dia suka berkhidmat dengan Nabi SAW. Saya akan kongsikan cerita tersebut. Antaranya Ummu Fadl yang kita bincangkan, iaitu Lubabah. Kita bagi Lubabah Sugra. Makcik dia hebat-hebat, Masya Allah. Adik-beradik Ummu Fadl ni hebat-hebat. Yang kedua Maimunah, yang Nabi kahwin dengan Maimunah. Dan ini Maimunah ni adalah isteri Nabi yang terakhir Nabi kahwin, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah pada peristiwa Umrah Qadha, pada peristiwa terakhir. Tuan-tuan yang pergi ke Mekah Madinah akan ingat tempat Ja'ranah. Ja'ranah yang tempat pembagian harta, yang di situlah peristiwa tentang Ummu Fadl, tentang Maimunah. Okay. Seterusnya yang ketiga adalah Lubabah Kubra. Lubabah Kubra ni hebat tak hebat? Kalau tuan-tuan mendengar kisah Khalid Al-Walid, itulah ibu kepada Khalid Al-Walid. Maksudnya ada 3 orang. Yang keempat Asma binti Umais. Ni Asma binti Umais ni dia satu mak lain ayah. Asma binti Umais ni insya-Allah kita akan syarahkan dalam episod seterusnya. Cuma saya nak bagi tahu bahawa dia adalah wanita yang hebat. Suami dia masya-Allah. Yang pertama Ja'far bin Abi Talib. Lepas Ja'far meninggal, kahwin dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq meninggal, kahwin dengan Ali bin Abi Talib. Jadi hebat masya-Allah. Dia punya kisah dia pun sangat menarik. Dan yang kelima, Salma binti Al-Haris, iaitu Salma binti Al-Haris iaitu isteri Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu penghulu segala syuhada. Sebab tu kita suka sirah ni sebab dia berkait rapat. Kan ada kisah tentang Umrah Qadha, Ja'ranah. Kalau orang tak tahu, maka bila pergi tempat tu dia akan rasa kosong. Macam kita selalu menziarahi makam syuhada Uhud, mendoakan mereka, Assalamualaikum al-hadiyah kepada syuhada-syuhada Uhud. Kita doakan ketua segala syuhada, iaitu Sayyidina Hamzah bin Talib. Siapa isteri dia? Rupanya Ummu Fadl punya adik, iaitu Salma binti Al-Haris. Okey, tentang tarikh lahir Abdullah bin Abbas. Gambar ni yang saya tunjuk ni adalah kawasan penempatan Abdullah bin Abbas. Setelah wafatnya Nabi SAW, maka dan seterusnya Ibn Abbas dia memilih untuk menetap di kota Mekah Al-Mukarramah, di kota Mekah, kemudian pergi ke Taif. Jadi Ibn Abbas ni wafat di Taif. Itu hari ni kalau kita pergi Taif, kita tak kenal Ibn Abbas ni, satu kerugian yang besar. Okey. Ibn Abbas ni dia lahir pada tahun 3 Hijriah. 3 tahun sebelum Hijriah maksudnya. Tahun pertama, kita pun tuan-tuan tahu cara mengira tarikh hijrah ni. Penetapan tarikh hijrah ni bermulanya pada tahun kalender Islam ni bermulanya pada tahun hijrah. Itu kita telah bincangkan bagaimana cara nak pilih tarikh hijrah ni. Yang penting al-muhim, Ibn Abbas ni dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Sebab tu tuan-tuan boleh kira bila Nabi wafat. Tuan-tuan boleh kira bila Nabi wafat 11 Hijriah, maka umur Ibn Abbas adalah 13 tahun. Walaupun begitu tuan-tuan, Masya Allah dia seorang yang sangat hebat.
ada pandangan mengatakan bahawa dia cuma bersama Nabi sekitar 20 bulan. Ya, ada kata 24 bulan, lebih kurang 2 tahun. Ya. Tetapi masya-Allah ilmu dia, dia punya kehebatan ni kalau ada meeting orang-orang besar ni, macam kita ada meeting parlimen lah contohnya kan. Sahabat-sahabat ni zaman Umar radhiyallahu anhu, dia ada meeting dengan sahabat-sahabat yang join perang Badar. Semua orang besar ni, senior-senior. Tiba-tiba Sayyidina Umar dia membawa masuk Ibn Abbas. Jadi orang terkejut, kenapa bawa budak ni? Kan Ibn Umar Sayyidina Umar mengatakan bahawa kau tak kenal siapa ni. Lepas tu akan test kehebatan Ibn Abbas. Jadi dia wafat pada tahun 68 Hijriah, ya. Dia punya makam ni nanti kita tunjuk gambar dia, ya. Dekat masjid situ, ada satu makam. Antara kemuskilan jemaah kita pergi ni, dan sepatutnya pergi ke sana untuk mengambil ibrah, ya, dapat tahu kelebihan Ibn Abbas, ya, kemudian berusaha macam mana jadi seperti Ibn Abbas, ya, bagaimana dia berdakwah, ya. Tetapi orang kita di sana dia tersilap, dia pergi bertawasul ataupun dia berdoa di kuburan. Ramai sana dia menghadap ke dinding, dia menghadap ke kubur Ibn Abbas, berdoa meminta pertolongan dan sebagainya. Minta pertolongan itu tidak dibenarkan, bahkan bercanggah dengan apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Kita berdoa mestilah minta dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bab berdoa dan juga bab bertawasul. Ibn Abbas ni wafat pada tahun 68 Hijriah, pada usia ketika 71 tahun. Okey, yang menarik ni adalah gelaran Ibn Abbas, gelaran dia. Okey. Gelaran Ibn Abbas ni Al-Bahar, lautan ilmu. Sebab tu kita kalau kita puji orang dia, kita puji orang ni, kita panggil majaz, ya. Kita panggil, kita dalam bab balaghah, kita katakan contohnya kau ni seperti lautan, maksudnya ilmu dia hebat. Yang kau seperti singa, maksudnya dia begitu tegas, ya, gagah. Jadi Ibn Abbas ni gelaran dia. Ini gelaran yang orang anak murid panggil dia, gelar dia, ya. Kaum muslimin memanggil dia sebegitu, ya. Al-Bahar, iaitu lautan ilmu, ya. Al-Hibrun, Al-Hibr, iaitu tinta dakwat. Ya, kita hari ni nak tulis kena ada dakwat, ya. Kalau pen kosong tak dakwat, dia tak guna, ya. Jadi digelarkan dakwat. Dan Habrul Ummah, ada satu gelaran yang begitu tinggi adalah dakwat umat. Ya. Itu kalau tuan-tuan, terutamanya bagi mereka yang mengerti tafsir, baca tafsir, pasti akan menjumpai nukilan Ibn Abbas. Dan anak murid dia masya-Allah antara yang terkenal Mujahid, ya. Contoh kalau baca tafsir terbaik adalah tafsir Ibn Katsir, ya. Tafsir Ibn Katsir adalah tafsir Ibn Ma'sur yang menceritakan kalamullah, ayat Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran Al-Quran dan juga hadis. Jadi Ibn Abbas ni banyak menukilkan. Sebagai contoh tentang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Yang baina aydihim. Kita nak sebut wasi'a kursiyuhus. Betapa luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala, lebih luas langit dan bumi. Persoalan saya nak tanya tuan-tuan, kursi itu apa maksud dia? Jadi Ibn Abbas dalam tafsir itu menerangkan apakah maksud kursi. Ya. Cuma kita tak bincang dalam bab sekarang lah. Okey, seterusnya kisah Rasul SAW meletakkan telapak tangan yang mulia di bahu Ibn Abbas. Ya, waktu tu masih kecil, saya kata Ibn Abbas ni suka duduk dengan makcik dia dekat Maimunah binti Al-Harith, isteri Nabi SAW, dan dia menyediakan air wuduk. Ibn Abbas ni suka sediakan air wuduk untuk Nabi. Macam zaman sekarang pakai pipe. Zaman dulu dia sahabat Nabi akan sediakan air wuduk untuk Nabi, dia masuk dalam bekas untuk Nabi ambil wuduk. Okay, saya nak tunjuk bekas dia. Bukan tunjuk bekas yang diguna pakai tu, tapi nak ukir dia punya bentuk. Kebetulan ada sini. Okey. Kita dalam Islam, dia ada mud dan juga cupak. Mud adalah satu ni. Timang ini panggil mud Nabawi. Mud cupak-cupak. Ni cupak, ini adalah mud gantang. Fi sa'iha, fi mudih wa sa'iha. Ya. Mud adalah cupak, sa' adalah gantang. Okey, tuan-tuan boleh clear. So ni size.
So ini adalah yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia punya bukan ini dia punya kandungan, dia punya saiz dia. Kita kita panggil mud nabawi dengan cupak nabawi, ya. Cupak nabawi dan juga gantang nabawi, ya. Diguna pakai untuk ambil wuduk. Ini saya ada sikit tajuk tapi nak bagi tuan-tuan at least dapat fawaid dalam perkongsian kita, ya. Jadi inilah cupak dan juga gantang. Jadi Nabi SAW ambil wuduk dengan satu cupak, dengan satu mud. Orang kita kalau ambil wuduk ni dekat berbaldi-baldi ke buka warna air tu, tuan-tuan cuba eksperimen. Tuan-tuan ambil wuduk biasa 2 minit. Buka air tu 2 minit, berapa banyak yang tuan-tuan pakai. Ya. Tapi inilah air yang digunakan Nabi SAW, cupak yang digunakan Nabi SAW, dia punya ukuran dia. Dan kalau Nabi SAW mandi junub janabah, adalah satu gantang air. Air inilah saiz gantang. Jadi, ya, tak banyak. Dan ada satu riwayat mengatakan pada Imam Ahmad, mengatakan bahawa Imam Ahmad ni kalau ambil wuduk, Imam Ahmad kalau ambil wuduk, lantai tak basah. So, ini menjadikan satu muhasabah untuk diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita meneliti bagaimana kualiti ibadah kita. Okey, kembali kepada doa Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas sediakan air wuduk, Nabi doakan, Nabi pegang bahu, Nabi kata, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman dalam masalah agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Lepas tu Ibn Abbas tafsir, insya-Allah. Ya. Dan sebenarnya dalam bidang ilmu lain dia yang paling menonjol, ya. Dia kata permata pun dakwah kaum muslimin. Walaupun Ibn Abbas telah didoakan Nabi SAW, tetapi Ibn Abbas belajar, Masya Allah. Ada satu peristiwa yang mana Ibn Abbas ni, dia nak tanya satu soalan tu, dia tunggu selama setahun. Ibn Abbas ni, Masya Allah, bila datang rumah, dan dia selalu menuntut ilmu dengan, pada zaman dia, sahabat-sahabat yang sebaya dengan dia, orang kecil kata, kau ni Ibn Abbas kenapa nak sibuk belajar-belajar dengan orang besar ni? Jomlah main. Ibn Abbas, dia tinggalkan kawan dia tetap terus belajar dengan sahabat-sahabat yang besar. Dan ada satu peristiwa bila Ibn Abbas datang rumah orang tu tengah nak berehat. Maka Ibn Abbas terpaksa tunggu begitu lama dalam panas terik untuk dia dapatkan ilmu. Itu sebab tu kita suka menyentuh bagi sahabat, sebab mereka adalah orang-orang yang pilih Allah SWT. Dan sahabat ni mereka menyampaikan dakwah kepada serantau, kepada seluruh manusia. Sebab bila Nabi wafat, sahabat kebanyakan semua mereka bertebar di bukit Allah SWT untuk menyampaikan dakwah Islam. So, contoh Ibn Abbas sendiri pun dia tinggal di Taif. Sebab tu Taif sampai hari ini juga dikenali sebagai pusat keilmuan. Ramai hari tak tahu, bila pergi Taif just tengok buah-buahan, tengok sejuk. Tapi ramai tak tahu kota Taif adalah kota keilmuan. Sebab tu bagi mereka yang belajar di sana, dia tahu bahawa bila musim panas, para masyaikh dan juga segala badan-badan organisasi keilmuan, mereka akan buat program di sana. Banyak program kita dengar, antara program yang masyhur adalah program Tahfizul Quran. Program menghafal Quran di Taif. Mereka semua program-program di Taif. Ya. Itu adalah pusat keilmuan, mungkin barakah, ya. Dengan apa usaha Ibn Abbas menyampaikan dakwah risalah ilmu di sana. Okey. Dan saya di sini saya bawakan dia punya bentuk fizikal dia. Mungkin kita ni dibawa dalam Syiar Alam Nubala, ya. Syiar Alam Nubala. Saya minta maaf sebab kita dapat cuma meringkaskan sahaja, ya. Beliau berbadan gemuk, putih dan juga tinggi. Okey, seorang yang pandai serta fasih berbicara. Banyak lawan bicara Ibn Abbas ni kalau dengar pandangan dia terus akan ikut. Ya. Dan saya membawa pandangan-pandangan tabi'in. Apa kata-kata pujian tabi'in, antaranya Masruq bin Al-Ajda'. Ya. Dia kata, bila aku lihat Ibn Abbas ni, bila aku lihat dia ni, dialah orang yang paling tampan. Ya. Bila aku tengok dia berbicara, ya, maka dialah paling pandai berbicara. Tetapi bila aku tengok, bila dia sedang berbicara, aku melihat dia dah paling berilmu. Bila kau nampak dia paling handsome. Bila dia cakap, oh ni memang pandai bercakap. Dan bila dia cakap, ini yang paling berilmu. Itu antara pujian Masruq bin Al-Ajda'. Yang seterusnya Abu Wa'il Syarif bin Salamah mengatakan bahawa ketika musim haji, maka ada khutbah haji, ya. Iaitu Ibn Abbas ni dia buka dengan satu syarahan tentang surah An-Nur, ya. Dan dia baca dan dia tafsirkan, ya. Dan kemudian kata Abu Wa'il Syarif ni, katakan bahawa aku tidak pernah melihat orang semisal ini, ya, seperti ini. Andai kata orang Parsi, orang Rom, Turki dan mendengarnya, pasti mereka akan masuk Islam. Dan Masya Allah, Ibn Abbas juga terlibat dalam
mendamaikan perang Siffin. Ada pertelengkahan yang berlaku. Mereka bawa tim-tim yang hebat untuk berdebat. Abu Musa Al-Asy'ari dengan Abu Amru. Maka datang Abdul Abbas. Dia berhujah dan apa yang berlaku, tim tu patah balik semua. Masya Allah. Abu Musa Al-Asy'ari memang seorang yang hebat. Kita dalam siri pertama kita dah buka biografi Abu Musa Al-Asy'ari, seorang yang diberikan suara yang sedap dan bukan duta kaum muslimin ke Yaman. Selain Mu'adz bin Jabal, Nabi hantar Abu Musa Al-Asy'ari, atau nama lain juga Abdullah. Sebab tu saya kata bila Abdullah ni dalam sahabat Nabi, Abdullah banyak, ada 40 lebih. Ulama kumpulan antara ada kata 30, kata 40. 40 orang nama sahabat. Nanti insya-Allah kita akan masa kita akan listkan nama-nama sahabat yang nama 40 ni. Itu di antara perkongsian kita berkenaan tentang Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seperti sahabat-sahabat. Kita terus berusaha untuk kita menyampaikan ilmu, yang paling penting adalah untuk kita belajar. Ibn Abbas ni dia kesungguhan dia terus belajar dan juga belajar. Dalam perkataan mengatakan al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu adalah dengan dipelajari dan ilmu itu adalah didatangi. Bukan kita, kan dia datang kita datang dekat ilmu. Jadi ini perkongsian yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Okey, last sekali saya nak bagi tahu, tuan-tuan nampak tak arrow ni? Saya punya panah ni. Ini adalah makam. Di sini adalah makam dekat belakang pokok ni sebenarnya. Adalah makam Ibn Abbas. Terletak di sini ada perpustakaan dia. Cuma gambar-gambar saya tak sempat nak masukkan. Ada library dekat situ, library Pustakaan Ibn Abbas. Ini gambar terbaru lah yang baru saya pergi tahun ni. Ada banyak perubahan kota Taif. Kota yang sejuk, tenang, ramai tapi ramai tak tahu itu adalah kota keilmuan. Saya suka pergi Taif ni sebab mengingatkan saya kepada Abdullah bin Abbas. Dia mengingatkan saya kepada doa ni. Kita amalkan, kita cuba amalkan dan sesuai dengan usaha kita. Jangan kita baca doa tak pergi belajar pula. Allah faqihni fid din wa alimni ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada aku, bagi aku kefahaman dalam agama dan ajarkan kepada aku ilmu tafsir. Tetapi tuan-tuan kena usaha macam mana apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Yang telah kita kongsikan tadi, kesungguhan dan apa yang telah dilakukan dia dalam usaha untuk menuntut ilmu. Tapi Ibn Abbas memang sampai hari ini saya terfikir macam mana kita bayangkan macam ni kita ada kat parlimen tu dalam meeting, ada budak sekolah menengah masuk dan dia cakap pula tu pandai bercakap dan cakap pula fakta. Itu yang kita nak usaha tu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadis yang kedua adalah hadis tentang peristiwa Nabi SAW melihat Nabi Musa AS bertalbiyah dan juga Nabi Yunus AS. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi itu saja. Saya mohon maaf sekiranya tersalah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.